نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurnia Allah Taala pada kita. InsyaAllah dengan izin Allah malam ni kita dapat bersama sekali lagi di dalam masjid ini meneruskan pengajian kita, insyaAllah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadli Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kitab ini kita membincangkan dan juga membahaskan permasalahan ilmu fiqh, ilmu syariat Allah SWT berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Baik, jadi kita masih lagi dalam fasal berkenaan dengan adab-adab dan perkara-perkara yang disunatkan pada qada hajat, kan, wang yang kecil ataupun wang yang besar. Jadi kita berhenti pada terakhir sekali pada wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi, kan, bahawa janganlah dia beristinja dengan air pada tempat qada hajatnya. Ini kita dah bahaskan pada pengajian lepas. Jadi kita sambung kata-kata musannif rahimahullah. Qala wa an yastabri'a min al-bawli ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 3 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك. Kita berhenti situ dulu, kita terjemahkan. Kemudian dikata, dan antara perkara yang disunatkan dan dituntut bagi orang yang qada hajat, sama ada orang yang kecil ataupun besar, bahawa dikata hendaklah dia istibra' daripada air kencing. Istibra' asal dalam bahasa Arab maksud dia memastikan diri dia selesai dan terlepas diri, berlepas diri daripada apa? Sisa-sisa air kencing ataupun yang apa yang ada lagi, dengan cara sama ada dia berdiham macam tu, ataupun dia apa ni, pastikanlah keluar. Adalah ulama sebut beberapa perkara sini. Baik, no? Jadi orang yang tidak istibra', maksud dia tidak pastikan betul-betul selesai air kencing apa semua, boleh jadi dia tergesa-gesa dan terus basuh ataupun terus pakai seluar ke, pakai kain ke apa semua, kemudian boleh jadi keluar lagi daripada kemaluan dia air kencing saki-saki tadi dan kena pada pakaian dia. Bila kena pada pakaian dia, maka bernajislah pakaian dia. Sedangkan syariat Islam suruh kita memastikan diri sentiasa bersih, kan. Kita tak boleh sengaja mengotorkan diri kita dengan najis, kan. Atalattukhu bin najasati haramun. Mengotorkan diri dengan najis hukumnya haram. Jadi kita kena pastikan diri kita betul-betul bersih. Di mana kita sebutkan pada awal pengajian kita dulu, ketika masuk bab taharah, kita dah sebutkan bahawa antara syariat Allah Ta'ala yang awal sekali kepada Nabi Muhammad SAW suruh bersihkan pakaian. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Muddathir kepada Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan oleh para ulama bahawa ini adalah surah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai satu surah yang sempurna. Nabi SAW pertama sekali terima wahyu di Gua Hira, diturunkan pada baginda surah Al-Alaq, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi turun 5 ayatnya.
Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Dan juga Nabi minta ahli keluarga Nabi SAW selimutinya. Jadi Nabi SAW berselimut untuk kurangkan rasa gemetar dan ketakutan tersebut, kerana pertama kali pengalaman menerima wahyu di Haji Jibril AS, pengalaman rohani yang sangat dahsyat pertama sekali berlaku, menggeletar Nabi SAW. Tetapi ketika mana Nabi SAW yang berselimut itu, Allah Ta'ala turunkan pula surah Al-Mudaththir. Ini surah yang para ulama mengatakan bahawa ialah surah pertama sekali diturunkan secara sempurna berdasarkan ilmu ulumul Quran. Jadi daripada surah tersebut Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi Muhammad SAW, qum, berdirilah kamu, fa'anzir, dan bagi peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhan kamu hendaklah kamu membesarkannya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan, bersihkan. Jadi seperti mana kita sebutkan pada pengajian dulu, hukum Islam ni itu bahagi pada 3. Hukum akidah, yang ini berkenaan dengan i'tiqad, kepercayaan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita suruh yakin, kita wajib yakin. Tapi dia bukan bersifat perbuatan. Jadi pada sifat Allah Ta'ala tadi, pada perintah Allah Ta'ala tadi, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ini meliputi tentang akidah, besarkan Allah dalam diri kamu, dan besarkan Allah Ta'ala kan pada i'tiqad. Wa thiyabaka fatahhir, ni hukum fiqh, iaitu perbuatan kita. Nabi SAW diperintahkan bersihkan pakaian. Nampak no? Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ada hadis yang diriwayatkan bahawa satu hari Nabi SAW lalu dekat satu kubur. Ada 2 kubur. Dan Nabi SAW sebut 2 kubur ini orang dalamnya diazab, sedang diazab kerana dosa yang mereka sangkakan bukan dosa besar. Ada beberapa lafaz yang berbeza pada hadis ni, tapi saya buat rumusan dia saja. Dan para ulama mengatakan bahawa mereka ni, daripada hadis tadi tu, mereka ni buat satu dosa yang mereka mengecilkan dosa tersebut, rasa benda tu benda biasa. Nabi kata apa? Amma ahaduma kana, adalah salah seorang pada kedua kubur ni, kana namiman, dia seorang yang suka mengadu domba. Ini memang dosa besar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannah al-namam, tidak akan masuk syurga siapa dia pengadu domba. Orang yang suka pergi dekat sini, dia cerita pasal kawan yang sebelah sana, bagi kawan sikit hati. Pergi kat kawan ni pula cerita pasal kawan sini, saja nak berlagakan. Ini dosa besar sangat. Nabi kata takkan masuk syurga orang macam ni. Nampak no? Ada pun salah seorang lagi Nabi kata kana la yastabri'u minal baul. Dan ada pun salah seorang daripada yang 2 ni pula, dia diseksa sebab apa? Dulu dia tak istibra', dia tak betul-betul memastikan air kencing tadi tu dia bersih. Nampak no? Jadi diseksa atas dosa tersebut, yang mana dilihat benda ni kecil di dunia dulu, tapi rupanya menerima azab dekat kubur lagi sebelum akhirat. Kemudian Nabi SAW ambil pelepah tamar dan kemudiannya pacak pada kedua kubur tersebut. Dan Nabi kata, la'allahuma an yukhaffifa ma lam yaybasa, moga-moga kedua-duanya diringankan selagi tidak kering pelepah tamar ini. Nampak no? Dan ini para ulama mengatakan kerana berkat zikir pelepah tamar tadi itu, berkat zikir pelepah tamar tadi itu mendapat manfaat juga orang dalam kubur tadi. Baik, jadi kita pastikan seorang tu buang kecil dalam keadaan yang betul-betul dia bersihkan dia kerja. Jangan tergesa-gesa, jangan nak cepat-cepat, sehingga kan dia tak pastikan air kencing tadi itu sudah bersih atau tidak. Jadi pakai seluar kotor, dalam keadaan kotor tersebut, maka kalau dia solat dia tidak sah, dan dia dalam sentiasa dalam keadaan kekotoran. Kemudian dia kata wa yaqula 'inda dukhulihi, dan hendaklah dia berkata, ini disunatkan dia berkata ketika nak masuk ke dalam tandas, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan nama Allah aku berlindung dengan kau ya Allah daripada khubuth, yakni jamak perkataan khabith. Khabith maksud dia yang kotor, ini nama syaitan jantan. Wal khaba'ith, dan khaba'ith pula jamak perkataan khabithah, yakni yang kotor, si betina yang kotor. Ini syaitan. Nampak no? Jadi antara hikmah ni kita baca doa ni sebelum masuk tandas, supaya kita ingat bahawa kita ada musuh tradisional, musuh tradisi. Maksud dia sejak zaman-zaman Nabi Adam AS, pak kita dulu pun hak ni lah dia. Ni musuh kita ni, syaitan, dan keturunan-keturunannya. Jadi tempat dia
dalam tandas kan, antara tempat dia dalam tandas menunjukkan bahawa sifat mereka ni kotor. Dia nakkan kekotoran dan dia nak menelanjangkan kita seperti mana telah dibuat pada kisah Nabi Adam AS kan. Makan buah tu saja fatafiq apa ni, maka telanjanglah kedua-duanya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Allah Ta'ala cerita bila makan saja buah larangan Nabi Adam dengan Hawa dengan tipu daya syaitan, maka fabadat sau'atuhuma, maka ternampaklah aurat kemaluan kedua-duanya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka kelang kabutlah mereka berdua mencari daun-daun syurga untuk menutup aurat-aurat mereka. Nampak tak? Dan Allah Ta'ala berkata, alam anhaquma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan Allah Ta'ala kata, bukankah aku telah melarang kamu daripada pokok tersebut, wahai Adam dan Hawa, dan aku telah katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Allah Ta'ala peringatkan dah dekat Nabi Adam AS. Tapi itu nak kata kan, syaitan ni dia melalaikan kita sampai kita terlupa dia tu musuh kita. Allah Ta'ala ingatkan kita juga kemudian dalam Quran berkali-kali, ingat ada syaitan ni dan kamu kena berwaspada. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya syaitan bagi kamu tu adalah musuh dan kamu kena jadikan dia sebagai musuh. Dah tahu musuh, kena pastikan bahawa kamu bermusuh dengan dia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah kami telah buat perjanjian kepada kamu semua wahai anak-anak Adam, jangan sembah syaitan, yakni jangan menuruti mereka. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya dia tu bagi kamu musuh yang nyata. Banyak sangat peringatan dalam Quran. Allah Ta'ala suruh peringat kita kan bahawa wujudnya musuh kita ni syaitan, tapi cuma kita tak nampak dia sebab dia berada satu dimensi lain. Innahu yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kamu di satu tempat yang kamu semua tak nampak mereka. Nampak tak? Tapi kita kena yakin. Sebab tu Nabi SAW ajak kita doa sebelum masuk tandas ni, teringat kita. Ada musuh tradisi kita ni, syaitan dalam tandas. Jadi kita minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan, kekotoran mereka. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar daripada tandas, kita kata ghufranak, keampunan kau ya kami minta, keampunan kau ya Allah kami mohonkan. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengeluarkan daripada aku ni kekotoran dan juga memberi afiat kepada aku, kesihatan kepada aku. Yang ini keluarkan benda yang tidak menyenangkan kita, iaitu najis, yang mengganggu kita, yang menyakitkan kita. Ingat bahawa yang keluarkan pun Allah. Kita sakit perut, tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala tak izinkan nak keluar, subhanallah, macam mana kita nak tanggung seksa. Lepas tu hatta dalam keadaan qada hajat pun kita ingat dia satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Kan kalau sekiranya Allah Ta'ala kena pergi, duk tahan dalam perut kita, duk sakit tapi tak boleh keluar. Benda ni berlaku. Ada berlaku pada orang yang sakit macam tu kan. Jadi kita yang boleh buang air elok ni, syukur sangat pada Allah Ta'ala. Jadi keluar tanah ni sebut baca doa ni, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, allazi azhaba 'anil adza, yang menghilangkan, mengeluarkan daripada aku ni benda yang menyakitkan ni, benda yang tak elok ni, al-adza, wa'afani, dan beri afiat kepada aku. Ingat, bersyukur kepada Ta'ala pada setiap hal keadaan, hatta keadaan macam ni. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Daud AS kalau selepas qada hajat dia baca doa, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa in syaa'a lahabasahu. Maksud dia, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengeluarkan daripada aku ni benda yang tak elok, najis, dan sekiranya Allah Ta'ala kenaki, nescaya Allah Ta'ala tahan. Kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh tahan benda ni. Jadi kita akan teringat dia pun satu nikmat. Nampak tak? Allah Subhanahu Ta'ala suruh kita sebut nikmat-nikmat ni. Segala nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, sebut supaya kita teringat pada yang memberi nikmat ni, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala Al-Mun'imul Haqiqi, yang memberi nikmat yang hakiki, Allah Ta'ala. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW sebut bahawa kita semua anak Adam ni diciptakan dengan 360 sendi. Kan? 360 sulama mifsal, 360 sendi. Dan Nabi kata sebenarnya setiap sendi ni setiap hari, setiap pagi dia menuntut sedekah dia. Maksudnya sedekah untuk mensyukuri nikmat sendi ni. Orang yang kena gaut dia tahu betapa nikmatnya sendi kan. Orang yang lutut dia dah keris habis, dia baru tahu. Dia akan sedar betapa nikmat dia sebenarnya masa lutut kita boleh kepak elok kan, bengkok-bengkokkan elok.
Dulu saya pernah tangan jari saya ni pernah jam dulu. Dia stuck. Ui, sakit tuan-tuan. Dia stuck macam ni. Lepas tu tapi kalau terberetuh kita terkena benda, dia prak, dia macam apa? Sakit, menjerit saya. Tapi alhamdulillah dah sembuh. Tapi masa tu kita sedar benda sikit je. Sendi kat sini satu je, bukan kata semua jari, satu ni saja. Tapi cukup bila jadi sakit tuan-tuan, saya nak pegang kunci buka grill pintu terjatuh-jatuh. Banyak perbuatan kita jadi apa? Kelang kabut. Satu benda je. Masa tu betul-betul teringat hadis tadi tu. Subhanallah, nampak. Mungkin masa tu kita kurang bersyukur nikmat sendi ni. Nabi kata setiap hari 360 ni patut bagi sedekah dia. Apa sedekah dia? Nabi kata kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kali satu tasbih kita, subhanallah, satu sedekah dia. Kalau kita kata subhanallah, yang sendi ni settle. Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali kata alhamdulillah, satu sedekah. Kullu takbiratin sadaqah. Satu kali takbir Allahu akbar, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kali kata la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'rufin sadaqah. Satu kita suruh suruh orang buat baik, sedekah. Termasuk anak kita, bangkitkan dia solat subuh, bangkit solat subuh. Tu amal makruf kan? Tu dah kira sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Satu tegahan kita benda yang tak elok, sedekah. Nampak no? Hatta dalam keluarga kita lebih layak. Tengok anak tengah tengok TV, ada cerita tak apa nak elok, kata dah tutup, jangan tengok cerita lagu ni, mengarut. Perempuan dia tak pakai tudung, contoh yang kita tengah rumah kita. Itu dah kira sedekah. Nabi kata antu'ina akhaka 'ala dabitihi sadaqah. Kamu bantu saudara kamu angkat barang di atas dia punya unta, sedekah. Hari ni unta tak ada, kita tolonglah angkat kawan barang tu masuk dalam bonet kereta ni, contoh ni kan. Nampak kawan balik jiran kau, balik kedai, barang banyak, nampak kalut-kalut angkat, kata memang saya tolong sikit. Itu sedekah. Apa je amal ma'ruf? Satu benda yang kita buat tu benda yang kebaikan, sedekah. Kalau kita buat 360 jenis kebaikan satu hari, maksudnya kita telah menunaikan sedekah setiap sendi kita. Tapi Nabi SAW sebut semua wa tujzi kullu dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Tapi Nabi kata apa? Semua tadi ni dapat meliputi semuanya dengan 2 rakaat yang seorang tu solat pada waktu duha, solat duha. Kalau dia buat tiap hari solat duha, insya-Allah solat duha tu cover semua kita punya sendi ni, sedekahnya. Jadi nak katakan tuan-tuan, pada hadis ni dan kita baca taksat ni tentang doa keluar tandas, kita nak kena mengingati nikmat Allah Ta'ala sentiasa. Nikmat yang kadang kita tak perasan. Sebab tu nikmat ni kena sebut. Bila tersebut baru kita teringat. Sebab tu Allah SWT hatta sebut pada Nabi Muhammad apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhan kamu pada kamu wahai Muhammad, maka ceritakan. Bila kita cerita nikmat Allah Ta'ala pada kita, baru kita sedar macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Jadi kena sebut. Kalau tak sebut memang kita rasa macam tak ada. Nikmat oksigen, paru-paru, darah duk mengalir elok dalam badan kita, jantung boleh pam bagus semua, itu dalam diri kita. Nikmat Allah Ta'ala jadi dunia kita ni, bumi kita ni elok siang malam, proses macam-macam, jadi air hujan turun, sungai mengalir, macam-macam tuan-tuan. Nikmat kita ni penuh Malaysia kita subur dengan pokok-pokok hijau. Nikmat tuan-tuan. Saya masa belajar kat Sudan dulu, Padang Pasir, mula-mula tak apalah tengok Padang Pasir seronok juga kan. Tapi lama setahun, 2 tahun, rindu nak tengok pemandangan hijau. Semua kuning ni, kita tengok kuning Padang Pasir. Dan lama rasa ni jugalah nak depression juga. Rasa sempit dada kan. Lepas tu bila saya balik Malaysia cuti, balik tunang tahun 2007, on the way saya nak pergi daripada Kedah turun pergi ke KL, lalu kat Ipoh ni, kat Menora kan, tengok Gunung Ganang dengan kabut ni, apa subhanallah. Baru sedar rupanya negara aku ni cantik sangat. Tapi siapa selama ni macam tak sedar? Ni kita punya penyakit. Dia punya penyakit ulfah. Ulfah maksudnya penyakit dah biasa. Benda kalau biasa dapat, kita lupa dia satu nikmat. Benda selalu dapat, dia lupa nikmat. Macam anak orang kaya, dia minta apa tadi kat pak dia bagi. Nak telefon baru, pak dia bagi. Nak komputer baru, nak bagi. Dia main game, lepas tu dia duduk geram, dia hempuk komputer tu rosak, besok minta lain, pak dia bagi. Budak macam ni takkan hargai apa yang dia dapat. Sebab senang sangat dapat. Jadi dia tak rasa benda tu nikmat. Tapi kalau ada orang susah, dia minta pak dia satu gadget. Dia kata gadget smartphone sebab nak buat PDPR, lah ni nak kena pakai Google Meet. Pak dia sendiri pun pakai telefon Nokia 3310, contohlah had lama. Itu pun dah lama buruk. Tiba-tiba anak minta,
Kata, telefon biasa tak boleh ke? Hak 100 tu kata, tak boleh apa. Dia kata, Google Meet ni dia pakai skrin apa semua. Pak dia kata, tak apalah. Tengoklah dia 3 hari ni Pak buat getah lebih sikit. Kerja kat ladang sana apa semua. Dia kata, kalau hang tolong, boleh cepat sikit lah kita ambil hasil. Tak apa, saya tolong. Dia pun tengok buat kerja sekali Pak dia. Bangun pagi-pagi noreh. Lepas tu pergi ambil sawit contohnya. Buat macam-macam kerja. Dapat duit. Dia tengok Pak dia dapat duit hantar skerap. Dapat sikit-sikit kumpul-kumpul. Dia pun penat. Dia tengok betapa susahnya nak kumpul duit ni. Selepas kata 2-3 minggu dapat beli. Dapatlah duit. Nak beli telefon, smartphone yang kira murah je. Kira murah lah nak bandingkan kawan. Tapi dia dapat tu macam mana tuan-tuan? Dia akan hargai. Silap menitik air mata dia. Tengok penat. Jerit perih. Peluh ayah dia nak dapat beli telefon ni. Sebab nak PDPR ni pasal. Dia dapat tu dia sangat hargai. Sebab dia tahu susah. Dia tahu mahal. Walaupun dia edit telefon dia dengan telefon kawan-kawan dia. Telefon ni paling cokia kali. Bukan Nokia, cokia. Kan? Telefon paling cokia kali. Jadi kalau dia pergi ke sekolah, katalah jumpa kawan-kawan dia semua iPhone. Apa entah Vivo ke apa benar, saya pun tak tahu nama-nama canggih-canggih ni kan. Tiba-tiba tengok kawan dia punya telefon, alah hang punya lagu ni saja. Meh aku tengok jap. Dia nak bagi kawan ini pun dia berhati kan. Sebab kawan dia sekali ambil dia buat lebih kurang, dia kata, dia kawan dia duk ambil tengok app siapa yang ada dalam. Dia tengok kawan dia duk buat kasar-kasar, dia kata, elok-elok sikit pegang. Telefon hang murah je. Jangan cakap lagu tu kata. Dia kata, bak main balik. Dia kata, aku jaga elok-elok telefon ni. Cuma kenapa tuan-tuan? Dia hargai telefon tu. Sebab dia tahu susah. Dia tahu susah dapat. Jadi kita orang betul lebih kurang. Kita sebab banyak benda mudah dapat. Allah Ta'ala bagi free tiap-tiap hari. Antaranya oksigen. Tarik. Senang masuk oksigen. Malah kita ni tak payah susah payah menafas. Menafas ni Allah Ta'ala bagi kita ilham. Kita tak pernah pun nak kata susah payah menafas ni. Ada tak seorang tu tiba kita duk tengok muka dia biru, siapa? Tiba dia tak hafal. Siapa orang kata, aku lupa menafas tadi. Lupa nak menafas. Mana ada tuan-tuan orang lagu tu? Lupa nak makan, ya. Boleh jadi kita makan ni nak kena jugalah. Ada usaha kita ambil makanan, cari pergi kedai, cari makan apa semua, nak kena masak. Tapi menafas ni tuan-tuan cukup mudah. Kan? Cukup mudah. Tapi kerana terlalu mudah tu kita terlupa dia satu nikmat yang cukup besar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Setiap kali kita tarik, kita lepas. Tarik, lepas. Subhanallah. Jadi kita tak perasan ni satu nikmat. Nikmat sihat. Nikmat masa lapang. Ni antara nikmat yang cukup kita tak sedar, melainkan bila dia tak ada besok. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang cukup manusia cukup terlupa, cukup tak hargai. Maksud dia besok bila tak ada baru dia menyesal nak cari balik, tak ada lah. Nikmat apa? Nabi kata as-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan masa lapang. Sebab tu ahli kubur, dalam satu riwayat hadis, ahli kubur dia sangatlah bercita-cita kalaulah dapat hidup saja kat dunia ni untuk cakap subhanallah sekali, cakap pun betul mati balik pun tak apa dah. Dia harap dapat cakap subhanallah sekali. Sebab dah tahu dah betapa besar pahala cakap subhanallah ni. Itu saja. Nampak no? Malah satu hadis Nabi kata, ma tahassara ahlul jannati ay tahassurihim ala awqatin kanat tamuruha fi dunya fi ghaflatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah ahli syurga ni besok mereka ni akan rasa menyesal, melainkan penyesalan mereka bila mereka tengok balik pita waktu mereka di dunia, ada berlalu waktu-waktu yang mereka lalai di dunia, menyesal. Itu ahli syurga tu. Maksudnya mereka ni orang soleh, orang bertakwa, masuk syurga. Tapi bila mereka tengok balik, ada waktu ni aku buang masa, aku tak zikir, aku tak ibadah, aku tak mengaji, contohnya, mereka akan rasa menyesal sangat. Sebab apa? Sebab mereka tahu masa tu rupanya boleh improvekan lagi level syurga dia. Nampak no? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi nampak no? Jadi hatta dalam keadaan kita qada hajat tu kita ingat satu nikmat bila Allah SWT. Wala yastaqbilal qiblata wala yastadbiraha. Dan janganlah dia menghadap kiblat ketika dia qada hajat, dan janganlah dia membelakangi kiblat. Nampak ni adab kita dengan kiblat Allah Subhanahu taala. Kiblat ni arah dia pun. Kaabah tu kalau ikutkan kiblat kita, Kaabah ni hanyalah batu saja. Tapi Allah SWT mengagungkan beberapa tempat, mengagungkan beberapa waktu. Jadi kita wajib mesti mengagungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Allah besarkan. Benda tu tempat ya. Kalau kita tengok tempat Masjid Nabi SAW ada bangunan.
tapi Allah Ta'ala mengagungkan Rasulullah, dan tempat tersebut dapat keberkatan keagungan Rasulullah SAW, maka kita mesti mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah SWT, yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Nampak no? Allah Ta'ala sebut, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia perkara tersebut menunjukkan daripada ketakwaan hati-hati mereka. Mafhum mukhalafah dia, kefahaman yang di sebaliknya, orang yang tak mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, maksud dia tiada ketakwaan dalam hati dia. Nampak no? Jadi apa saja yang berkaitan dengan syiar Allah, Al-Quran, wajib agungkan, besarkan Al-Quran. Agungkan dia dengan baca dia, muliakan dia, jangan hina dia. Dan jangan masuk letakkan tempat-tempat yang tak sepatutnya. Apatah lagi lempar dia. Haram hukum dia, malah boleh itu hukum murtad kalau dalam beberapa keadaan. Nampak no? Segala syiar Allah SWT kena agungkan, hormat. Azan kita hormat. Haram hukum dia, malah boleh keluar dari Islam kalau mengsedakan azan, mengsedakan hukum Allah SWT. Semua tu syiar Allah SWT. Termasuklah Kaabah. Kaabah ni rumah ibadat yang pertama Allah Ta'ala bina atas muka bumi ni. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal pertama sekali rumah yang dibina di atas muka bumi ni adalah yang di Makkah, di Bakkah. Ayat tersebut sebut Bakkah. Bakkah sini maksudnya Makkah. Dan di Makkah yang mana dia ni diberkati, mubarakan, dia ada keberkatan pada dia. Wa hudan lil alamin, dan tempat petunjuk bagi seluruh alam, maksudnya tempat kiblat. Fihi ayatum, kan, maqam Ibrahim. Pada Kaabah tersebut ada tanda kebesaran Allah Ta'ala, iaitu maqam Ibrahim, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah tersebut. Yang tapak kaki Nabi Ibrahim yang duduk depan pintu Kaabah tu kan. Baik. Jadi kita wajib mengagungkan segala syiar Allah, apatah lagi Kaabah. Nampak no? Apatah lagi Kaabah. Sebab itulah kalau seorang tu qada hajat, tak sepatutnya dia menghadap kiblat. Dia menghadap sama ada belah kanan, kalau kiblat belah sini, dia menghadap ke sini ataupun ke sini. Adalah hadis Nabi SAW kata, syarriqu au gharribu. Menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Sebab para sahabat duduk di Madinah. Kalau mereka menghadap ke selatan, mereka menghadap ke Kaabah. Maksudnya kalau qada hajat tu menghadap ke selatan, maksud dia menghadap ke Kaabah. Kalau dia menghadap ke utara, maksudnya dia membelakangi Kaabah. Tapi Nabi kata syarriqu au gharribu, menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat. Nampak no? Baik. Wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satirun. Dan haram hukumnya perkara tersebut. Yani haram menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika qada hajat sekiranya tiada di antara dia dan di antara Kaabah tersebut tu sesuatu yang menghalang. Haram hukumnya. Maksud dia di tanah lapang, seorang tu kalau qada hajat, tengok dulu arah kiblat mana. Jangan main buang air saja. Kalau di tanah lapang macam dekat padang pasir orang Arab kan, kadang-kadang mereka tak ada tandas, mereka pergi padang pasir tempat jauh daripada pandangan orang, mereka qada hajat. Ketika nak qada hajat ni, pastikan dulu beberapa benda. Antaranya kiblat tang mana. Jangan main qada hajat dia. Kiblat kalau belah sini, maka dia menghadap ke belah kanan dia ataupun belah kiri dia. Nampak no? Jangan berbelakang kiblat, jangan menghadap kiblat. Kan duduk perkara tersebut tidak ada sebab direct menghadap kiblat. Jadi hukum dia haram sekiranya tiada di antara dia dengan Kaabah tadi tu sesuatu yang menghalang. Tapi dikata au ba'uda anhu akthara min thalathati azru'in, ataupun ada sesuatu yang menghalang dia. Kalau ada benda yang menghalang antara dia dengan Kaabah tadi, ada benda yang blok dia. Blok ni sama ada dinding ataupun kalau orang Arab dia bawa unta tu dia letak unta tadi tu jadi penghalang dia. Nampak no? Ataupun apa sajalah benda yang boleh halang. Tapi dia kata kalau ada benda halang sekalipun, pastikan antara dia dengan penghalang tersebut tidak lebih daripada 3 hasta. Ini satu hasta. Satu hasta lebih kurang 62 cm. 62 cm. Jadi satu hasta, 2 hasta, 3 hasta. Kalau lebih daripada tu, macam tak guna ada penghalang. Boleh faham tuan-tuan? Penghalang ada tapi dia jauh. Jadi penghalang ni macam tak ada fungsi. Dia kalau nak halang, maksud dia dengan penghalang tadi tu dekat. Jadi kalau sekiranya dia dekat, okey, tak ada masalah. Kalau dia menghadap kiblat sekalipun, hukum dia makruh tapi tak haram.
Tapi kalau penghalang tu ada, tapi dia jauh daripada penghalang tersebut 3 hasta, lebih daripada 3 hasta, maka tetap hukum haram. Tetap hukum dia haram. Au kana aqalla min thulutsai dhira'in, ataupun penghalang itu lebih rendah daripada 2/3 hasta. Ini 1 hasta. Kita bahagikan hasta kita ni kepada 3 bahagian. 3, 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Benda yang menghalangkan itu lebih rendah daripada 2/3. Kalau 1 hasta tinggi dia tak apa. 1 hasta, ada benda contohnya dia letak di hadapan dia tu, blok dia halang dia tu dengan kiblat, 1 hasta tinggi dia. Okey, lagi tinggi lagi bagus. Tapi benda yang menjadi penghalang tadi tu kurang daripada 2/3 hasta. Jadi dia tak kira sebagai penghalang, rendah, benda rendah sangat. Nampak no? Jadi tetap nampak diri dia. Jadi serupa juga, walaupun dekat dengan penghalang tersebut, tapi penghalang tu rendah, kurang daripada 2/3 hasta. Illa fil mawadhi'il mu'addati lidzalik, melainkan pada tempat-tempat yang telah disiapkan untuk qada hajat, macam tandas kita sekarang. Nampak no? Memang bilik yang tertutup, walaupun tak ada bumbung sekalipun, setengah tandas tak ada bumbung, atas open, tapi dinding tu tinggi. Memang dia siapkan tempat tu untuk qada hajat, situ ada lubang. Yang ni tak ada masalah. Hukum menghadap kiblat tadi tu tidak jadi haram, sebab dia memang tertutup daripada semua pandangan. Nampak no? Baik. Jadi taklah jadi hukum dia haram. Cuma sebaik-baiknya kalau kita buat rumah, adab kita jangan buat tandas kita menghadap kiblat. Dan jangan tandas kita membelakangi kiblat. Tu adab dia. Walaupun pada hukum dia tidak haram. Bismillahirrahmanirrahim. Tandas dalam bahasa Arab, antara perkataan digunakan dauratul miyah, daurah al-miyah, dauratul miyah. Al-miyah maksudnya air. Dan dalam bahasa Arab macam pengajian ringkas, pengajian insentif, pengajian yang cepat, nak habis cepat kan, dipanggil daurah ilmiah. Daurah ilmiah. Bilik ayak dauratul miyah. Pengajian dia panggil apa? Pengajian apa? Insentif. Pengajian yang cepat, nak habis cepat kan. Dia panggil daurah ilmiah. Jadi diceritakan orang Arab cerita ni. Dia masuk tandas awam. Lepas tu masa dia tengah qada hajat, dia menghadap dekat pintu, ada orang tu ikat belakang pintu tandas, tak dah dalam. Itu di bahasa Arab. Dia kata haram qada hajat di tandas ini sebab tandas ini menghadap kiblat. Waktu dia baca kat bawah tu ada orang lain tulis pula jawab, tidak haram sebab tandas tempat yang dah siapkan untuk qada hajat seperti ini tutup, maka hukumnya tidak haram. Lepas tu orang tu jawab balik bawah tu dah, dia kata malah yang mu'tamad hukum dia haram. Lepas tu kawan tu kata, rasa nak tulis ya, dia kata ya jamaah, hadhihi dauratul miyah, ni bilik ayak, bukan daurah ilmiah. Bukan dia pengajian agama sini. Faham tak? Dauratul miyah, ni bilik ayak kata, bukan daurah ilmiah, bukan dia tempat pengajian kelas agama. Macam-macam. Baik. Kemudian dia kata sini wa min adabihi, dan di antara adab-adab qada hajat. Yang tadi kita kata perkara-perkara yang sunat. Sekarang ni adab dia pula. Dua-dua dalam konteks hukum, adab dan juga sunnah, benda yang kita buat dapat pahala. Kalau tak buat, dia tak jatuh hukum dosa, tapi boleh jadi hukum makruh. Nampak no? Boleh jadi hukum makruh ataupun khilaful aula. Tapi apa perbezaan antara sunnah dengan adab? Kalau ikut hukum macam sama, tapi apa beza dia? Beza dia, biasanya sunnah ada dalil yang khusus untuk penggalakan ataupun saranan Nabi SAW pada perbuatan tersebut. Tapi bukan hukum dia wajib. Ada hadis, ada suruhan sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Tapi adab, dia tak ada dalil yang khusus, tapi difahami dengan dalil yang umum. Difahami dengan dalil-dalil yang umum, dengan ruh Islam, bahawa benda ni digalakkan. Macam contohnya ambil semayang, ada perkara-perkara yang sunat daripada hadis Nabi SAW, seperti kumur-kumur, tak wajib tapi Nabi buat. Masukkan ayak dalam hidung,
basuh 3 kali. Ini benda yang jelas sunnah. Tapi adab dia apa? Adab habis sembahyang menghadap kiblat. Ada tak dalil yang khusus? Tak ada. Tapi kita faham dengan dalil yang umum bahawa kalau kita buat satu ibadah, tempat yang paling afdal untuk kita menghadap ketika buat ibadah tersebut apa dia? Kiblat. Jadi sunat digalakkan adab kita menghadap kiblat. Nampak no? Jadi begitu juga dalam masalah qada hajat ni, antara ada adab dia dikata alla yastaqbil asy-syamsa walal qamara, bahawa dia jangan menghadap matahari dan jangan menghadap bulan. Nampak tuan-tuan? Kenapa pula tak boleh menghadap matahari? Sebab tuan-tuan, dalam satu hadis sahih Nabi SAW sebut inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hatta matahari bulannya kita mengagungkannya bukan sebab kita agungkan dia seperti agama yang syirik, menyembah menganggap dia Tuhan, tak. Tetapi dia adalah makhluk yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, benda ni satu benda yang bagi saya penting sebab boleh jadi kita hari ni dah jauh daripada beberapa kefahaman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda ni. Bahawa alam ni tuan-tuan, kita lihat pada alam kan, ciptaan Allah Ta'ala ni kita ingat ilmu sains moden ajak alam ni sebagai nature benda semula jadi. Sistem alam ni dia jadi macam ni, maka jadilah macam ni. Matahari terbit, ada cahaya matahari, daun-daun hijau buat sistem fotosintesis, maka keluarlah oksigen. And dia pun produce oksigen. Kemudian pada waktu malam sebab cahaya matahari tak ada, dia pun produce karbon dioksida, dan kita ambil oksigen macam itulah. Dia panggil benda ni nature saja. Tapi kalau kita buka Al-Quran tuan-tuan, tak ada masalah belajar sains ni. Tapi apa yang masalahnya bila barat mempromosi ilmu sains mereka, memang mereka mempromosikan sebagai satu falsafah nature, semula jadi, seolah tak ada kaitan dengan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang tiada makna. Bila seolah macam tak perlu mention Tuhan, maka kita tak nampak wajah-wajah hikmah dan apa makna-makna tersirat dalam ciptaan Allah. Dia tak akan nampak ke sana sebab dia hanya lihat pada objek benda tu saja. Ini masalahnya. Jadi sebab itulah kalau kita balik pada Quran tuan-tuan, Allah cerita pasal matahari, cerita pasal bulan, cerita pasal bintang-bintang, tapi dengan gambaran macam mana? Dilihat dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala kata, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsa wal qamara wan nujuma wal jibala wasyajara wal jibalu wasyajaru wa kathir wa dabatu wa kathir minan nas. Apakah kamu tidak lihat wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu sujud kepada dia siapa-siapa saja yang ada di langit-langit dan di bumi. Dan begitulah matahari sujud pada Allah, bulan sujud pada Allah, bintang-bintang sujud pada Allah, gunung ganang sujud pada Allah, pokok-pokok sujud pada Allah, binatang-binatang sujud pada Allah. Nampak? Apa kita faham pada ayat ni? Kita faham bahawa mereka ni sebenarnya adalah hamba Allah Ta'ala yang taat pada Allah Ta'ala, sujud. Walaupun kita tak nampaklah gaya sujud tu macam gaya kita, tapi yang wajib kita i'tiqad mereka tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah SWT sebut ketika mana Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, Allah Ta'ala kata apa pada langit dan bumi? I'tiya tawa'an aw karahan, i'tiya tawa'an aw karahan qalata ataina ta'i'in. Wahai langit dan bumi, datang pada aku dalam keadaan sama ada kamu ni taat ataupun kamu dipaksa. Macam mana pun kamu datang. Dan kedua-dua ni berkata, langit-langit dan bumi kata pada Allah, kami datang dalam keadaan taat ya Allah. Nampak? Jadi kita akan faham satu kefahaman tuan-tuan. Apa saja di langit dan bumi, bintang, bulan, planet semua ni tuan-tuan, bukannya benda yang dipanggil sebagai sudufah dalam bahasa Arab. Sudufah maksudnya kebetulan, hanya sains semata-mata. Tapi mereka adalah makhluk Allah Ta'ala yang menerima perintah Allah dan mereka taat melaksanakan dia. Malah Allah Ta'ala cerita dalam Quran bahawa Allah pernah tawarkan pada mereka menanggung amanah yang kita tanggung sekarang. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami pernah tawarkan kepada langit-langit, bumi dan gunung ganang amanah ini, tetapi mereka tak mau, enggan menanggung amanah ini dan takut untuk menanggungnya, dan manusia yang menanggung amanah ini.
innahu kana zaluman jahula. Dan adalah manusia tu sangatlah zalim dan jahil. Ini bila dia tidak melaksanakan amanah ni. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita baca Quran balik, tadabbur, tafakur pada ayat-ayat Quran, kita akan lihat Allah Ta'ala cerita pada kita matahari, bulan apa semua. Tapi kita ingat mereka ni makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita hormati mereka atas dasar tersebut. Sebab tu bila qada hajat tak layak untuk kita menghadap matahari. Tak sepatutnya. Malah Nabi SAW pernah cerita masa kecil-kecil Nabi bergurau senda dengan bulan. Nabi SAW cerita, aku dalam buaian, aku nampak bulan. Dan Nabi SAW tunjuk macam ni, bulan tu pergi ke sana. Tunjuk sini, bulan tu pergi ke sini. Nampak no? Dan betapa taatnya bulan pada Rasulullah SAW sehingga kan Nabi buat macam ni, terbelah bulan. Allah rakam dalam Quran. Yaqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Kalau cerita bab ni tuan-tuan cukup banyak. Tapi insya-Allah lah dalam pengajian akan datang aku ada masa kita bincang lagi supaya kita betul-betul perhati dalam Quran ni. Allah Taala cerita macam-macam tentang makhluk, arti kata lain tentang sains ni, tapi dengan world view yang sepatutnya kita faham. Bukan seperti mana world view yang dipersembahkan pada kita oleh barat. Seolah-olah tak ada kaitan langsung dengan Tuhan. Malah menjadi satu polisi sains, New Science Council macam tu lebih kurang. Kalau sekiranya tulis jurnal sains, tak boleh mention langsung, tak disebut langsung tentang God, Tuhan. Kalau tidak, dia tak dikira sebagai jurnal sains. Seolah macam tu pula kan. Tapi bukan itu yang kita belajar dalam Quran. Nampak no? Baik, kita berhenti dulu situ insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya saya nak ada kasar bahasa salah silap. Dan baik bila Allah Subhanahu taala salah silap dan kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Seperti mana tuan-tuan, saya ada bawa tabung. Muslimat punya tabung pun ada di sana. Siapa-siapa yang nak bantu kami untuk mahat tahfiz kami, tuan-tuan, kami ucapkan berbanyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga tuan-tuan juga menjadi saham sama-sama kita mempertabatkan pengajian ilmu agama di mahat kami, dan juga semoga kita melahirkan anak-anak yang menghafal Quran dan juga membawa beban dakwah ni insya-Allah. Dan doakan bersama. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wa amnuna 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iri salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.